Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawal Liana. Saya dari program Teknologi Bioindustri, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada mahasiswi dan mahasiswa baru ke Universiti Malaysia Kelantan. Bersama-sama kita membina kejayaan di UMK. Hi, my name is Leslie. I am from program SBT. Welcome to UMK. So SBT will be one of the best program in UMK. Together we will be awesome and together we will be number one. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi yang penuh bermakna ini. Terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama para pelajar dan juga pesyarah kerana sudi meluangkan masa untuk perkongsian ilmu bersama dengan tetamu jemputan kita pada pagi ini, iaitu Encik Ahmad Mukhlis Mahdi dengan isu yang sangat menarik untuk dikongsikan, iaitu keusahawan strategik untuk syarikat, pemula mikro, cabaran dan solusi. So, baiklah, tanpa membuang masa, saya akan bacakan sebersedikit tentang latar belakang Encik Mukhlis ya. Okey, Encik Mukhlis merupakan suami kepada Dr. Syamsuriana binti Siddiq, iaitu pensyarah di Universiti Malaysia Kelantan, dan beliau juga mempunyai pendidikan diploma dalam kejuruteraan mekanikal UiTM dan juga ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal dan daripada universiti yang sama. Jadi beliau juga pernah bekerja sebagai jurutera proses dan jurutera kualiti proses, iaitu di Samsung SDI Energy Malaysia. Dan beliau memulakan perniagaan dan beri nama Tornado Cafe pada tahun 2019 dengan modal permulaan RM60,000. Selamat datang Cik Ahmad Mukhlis Mahdi. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, terima kasih Cik. Ya Encik Ahmad. Okey, selamat pagi, saya ucapkan kembali. Terima kasih pada UMK kerana bagi peluang lah untuk saya menjadi salah satu panel pada pagi hari inilah. Okey, sebelum itu perlu saya perkenalkan saya sendiri dulu. Sebelum kita mulakan tu kita saksikan dulu video Cik Ahmad Mukhlis. Boleh? Okey. Boleh. Jadi tak perlu buang masa, mari kita saksikan video berkenaan dengan Tornado Cafe.
Wah, begitulah ya. Kita pun rasa lapar pagi ni sebab tengok Tornado Cafe punya menu dengan aiskrim, roti and topping dia. Bila tanpa bermasa, mungkin kita boleh mulakan dengan seberingkas daripada Encik Muklis mengenai Tornado Cafe dan bagaimana dapatnya idea untuk membuka kafe tersebut. Persilakan Encik Muklis. Okey, terima kasih. Okey, saya ada prepare satu slide lah untuk saya kongsi dengan semualah berkenaan dengan Tornado Cafe juga dengan diri saya lah. Sedikit lah. Tornado Cafe ni terletak di Jalan Kuching Bayau. Kalau orang Kelantan tahu, kita berdekatan dengan Aziz Nasi Lemak lah. Kita punya kedai. Dan nama saya ni Ahmad Muklis Mahmudi dan saya berumur 31 tahun lah. Seperti yang Dr. Noor beritahu tadi, saya merupakan graduan UiTM, mempunyai diploma dan juga degree dalam bidang mekanikal, dan juga saya juga pernah bekerja sebagai proses engineer dengan proses quality engineer lah. Okey, berkenaan dengan Tornado Cafe ni, kedai kita bermula pada tahun lepas lah, iaitu saya selalu buka slide ni. Sekejap Okey, Tornado Cafe kita ni bermula pada tahun lepas lah, pada 2019, pada bulan Disember kita bermula, kita first launching lah. Saya nak share sikit lah kita punya vision, mission, apa yang kita cuba, macam vision kita lah, kita nak cuba jadi salah satu dessert cafe yang dalam Kelantan ni yang menyediakan dessert yang bukan berada dalam Kelantan lah. Kita nak bagi opportunity kepada orang Kelantan untuk merasa keenakan kurtus kalak ni. Kurtus kalak ni adalah satu dessert yang popular dekat Hungary lah. Dia adalah satu traditional dessert yang selalu diraikan lah di negara Hungary. Kita cuba bawa datang ke Malaysia ni, kita cuba fusion lah dengan kita punya local homemade soft serve yang Tornado Cafe sendiri sediakan. Saya nak tunjuk sikit lah, saya nak share sikit saya punya cafe interior dengan exterior lah. Inilah kita punya exterior lah, kita cuba keluarkan konsep yang minimalis lah untuk pada para consumer lah, untuk datang, lepak, relax, tak rasa macam too much lah. Kita nak bagi dia orang relax, just fokus pada kita punya dessert lah. Ini kita punya dalam lah, kita dah banyak dah cuba kita improve time to time untuk bagi keselesaan kepada customer-customer Tornado Cafe lah. Ini pula ada salah satu kita punya menu dekat Tornado Cafe yang mana kita menyediakan dalam bentuk 4 konsep lah, iaitu customer boleh beli dalam bentuk roti saja, iaitu kita ada 4 pilihan selection roti, dan customer juga boleh beli dalam konsep roti dengan sapuan. Maksudnya dia boleh pilih roti, dalam roti dia nak sapu apa. Yang paling special dekat Tornado Cafe ni, kita punya roti dengan aiskrim lah, yang mana kita ada 1 dengan 3 topping, iaitu customer boleh pilih dalam 1 atau 3 lah. Customer boleh pilih roti, nak sapu apa dalam roti, aiskrim apa, topping apa. Untuk aiskrim ni kita every week kita cuba bagi different flavor. Macam sekarang kita dah keluarkan almost 11 flavor lah dekat Tornado Cafe lah. Selain pada tu, kita punya top seller tu kita punya kebab lah. Kita sekarang tengah naik kita punya kebab. Kita ada 3 jenis kebab yang kita keluar sekarang. Kita ada black pepper chicken, oriental chicken dengan Korean kimchi. Untuk sekarang pun kita ada special, kita buat keluarkan lamb dalam konsep yang sama lah, 3 jenis. Yang lain tu kita samalah, dekat lain kita ada spaghetti, pasta and everything lah. Dan juga kopi kita juga, kedai kita juga menyediakan coffee brew lah. Bukan 3-in-1 lah, kita menyediakan coffee brew, kita ada professional barista untuk buat kita punya kopi lah macam biasa lah. Ini adalah contoh, ini adalah marketing channel daripada Tornado Cafe lah. Kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada Google Search dan juga kita ada Foodpanda lah. Kalau kawasan yang berdekatan dengan Kubang Krian ni, Tornado Cafe, bolehlah order melalui Foodpanda lah. Ini contoh-contoh highlight yang kita punya top seller lah. Mostly kita punya kedai memang kalau customer datang, dia akan pilih 2 benda lah. Sama ada kita punya roti dengan aiskrim ataupun kita punya kebab lah. Berbalik kepada soalan Dr. Noor tu, macam mana doktor?
macam mana saya mendapat idea tu ya. Mendapat idea tu actually seperti sedia maklum, saya share sikit lah. Sebelum ni saya bekerja di Negeri Sembilan, manakala isteri saya Dr. Syamsuriana tu bekerja di Kelantan lah. Jadi untuk saya berpindah daripada satu tempat ke satu tempat tu, untuk profession saya sebagai proses engineer tu agak limited di Kelantan lah. Jadi untuk saya cari kerja berkenaan dengan engineer tu agak sukar lah kita punya option. Jadi kat sini macam last year saya pulang, saya tengok macam Kelantan ni dah different dah. Tak macam dulu dah, maksudnya exposure orang Kelantan ni dah lain lah. Kita punya mindset kita dah boleh terima macam-macam lah. Jadi kita tengok ada penambahan kedai-kedai, kafe-kafe hipster lah yang kita panggil kan. Jadi saya tengok adalah satu opportunity lah untuk cuba saya selam lah, masuk lah. Sebab saya sebelum ni dekat Negeri Sembilan pun saya ada pengalaman berniaga. Jadi wife cakap kat saya, why not you balik berniaga dekat Kelantan lah instead you berniaga dekat Negeri Sembilan. Kita pun dekat kan. Jadi saya fikir-fikir untuk saya keluar ke Tornado Cafe tu actually dekat 5 bulan juga planning. 5 bulan saya pergi ke kafe-kafe yang berada di Kelantan, kita cuba tengok apa specialty diorang, apa yang diorang cuba ketengahkan lah. Mostly yang macam tahun lepas Kelantan, kita punya orang Kelantan ni mula start minum kopi. Bermula daripada Starbucks mula datang ke Kelantan. After that kita boleh tengok orang Kelantan ni dah boleh terima macam kopi-kopi kan. Macam okay ni opportunity untuk bawa benda yang baru. Jadi dalam 5 bulan tu banyaklah saya cuba kedai-kedai hipster-hipster dekat Kelantan ni lah. Kita cuba nak tengok apa diorang punya produk, macam mana diorang sell dia punya produk. Jadi dalam tu apa yang saya tengok tu dekat Kelantan ni kita punya dessert cafe ni quite limited compared to coffee shop. Jadi dessert cafe ni macam dekat Kelantan ni ada few sahaja kafe-kafe. Jadi saya fikir instead of battling struggle untuk ketengahkan benda yang dah ada, baik kita cuba keluarkan benda yang baru lah. Itulah wujud Tornado Cafe. Tornado Cafe ni ideanya timbul bila ada salah satu sahabat saya ni, dia makan benda tu and dia post dekat IG. Saya tengok macam menarik ni, kata benda yang tak ada. Cakap benda yang tak ada, simple tapi tak ada. Sebab kalau aiskrim dekat Kelantan ni kan, aiskrim biasa orang makan kalau kat tepi-tepi pantai, orang makan aiskrim dengan yang roti tu kan, yang orang colek letak atas roti tu kan. Cakap menarik sebab orang aiskrim ni kalau makan dengan roti ni cun. Memang cun. Cuma yang dekat Hungarian punya dessert ni dia different sikit je. Sebab roti dia dekat dalam tu dia lembut gila, dekat luar tu dia crunchy. Sebab roti tu waktu kita bakar tu kita salut dengan gula and then kita bakar until dia caramelize sampai dia caramel lah. Jadi bila kita keluarkan sejuk-sejuk tu dekat luar tu dia akan jadi crunchy. Bila orang makan tu macam seronok lah, macam makan biskut macam tu lah kot. Jadi idea tu timbul daripada IG tu lah. Saya pun cuba explore lagi pasal Hungarian punya traditional dessert ni lah. Cuba kita tengok. Untuk saya create benda tu, saya cuba yang macam-macam cara lah. Saya create, memang saya ada ambil sikit resepi dia, tapi kita untuk dapat resepi Tornado Cafe tu boleh kata dalam berpuluh-puluh kilo tepung jugalah. Kita terpaksa sacrifice untuk dapatkan kita punya resepi lah. Jadi bermula daripada tu saya bincang lah dengan wife, kata this is a great idea lah untuk kita cuba bagi orang Kelantan rasa. Alhamdulillah sekarang penerimaan tu not bad, orang datang pun okey. Sebab aiskrim dengan roti tu memang 100% Tornado Cafe punya resipi lah. Okey. Menarik sebab yalah daripada matiar dan juga risiko, risk taker. Usahawan tu sendiri ada risk taker kan. Jadi beranilah Encik Muklis untuk memperkenalkan di Kelantan, pasaran Kelantan. Jadi macam yang Encik Muklis kata tadi, Kuto Kalaks kan. Kuto Kalaks ni merupakan pastri orang Hungarian. Dan kalau dikatakan
kan dia agak baru lah di Kelantan untuk diperkenalkan dan memang tak ada orang lah ada buat lagi kan. Okey, jadi kalau nak ikutkan ia bukan mudah nak perkenalkan di pasaran Kelantan. Jadi boleh tak Cik Muklis ceritakan sikit apakah strategi utama yang Cik Muklis gunakan, iaitu Tornado Cafe ni gunakan untuk menarik pelanggan? Sebab kita baru nak perkenalkan kan. Jadi apa strategi utama yang digunakan? Strategi utama daripada experience dia lah. Cuba tengok daripada yang gambar-gambar saya tunjuk tadi kan. Orang akan curious nak tanya, tengok benda apa tu actually. Jadi kita cuba buat secomel yang mungkin lah. Kalau tengok kita punya customer boleh customize dia sendiri mengikut dia orang punya preference. Macam yang saya tunjuk menu tadi, customer boleh pilih roti, boleh pilih dalam roti nak siapa apa, aiskrim apa, dan juga selection of topping. Kita ada 8 jenis topping. Jadi untuk mula-mula penerimaan tu agak sukar lah, orang tak faham actually kita jual benda apa kan, orang tak pernah tengok bentuk roti ni macam mana. Lepas tu ni aiskrim ni, adakah aiskrim ni similar yang macam orang pakai dalam bekas, jadi tak sama Jadi saya ingat lagi first customer kita datang tu, untuk kita nak explain kat dia orang tu agak sukar jugalah, tapi once dia orang dah try macam menarik lah, seronok lah, boleh makan dengan anak-anak, makan kat meja kan. Sebab kita roti kita tu selain daripada dekat luar, dekat dalam kita ada filling, macam kita ada cornflake, kita ada cocoa crunch dalam tu. Jadi bila aiskrim, sambil-sambil kita makan aiskrim tu kan, dia akan cair turun kat bawah tu jadi macam cereal box. Itulah customer datang tu macam unik lah, untuk explain tu sukar lah. Tapi experience tu unik lah. Maknanya kita memfokus kepada apa yang customer ni nak, betul tak? Apa yang dia perlukan. Jadi kita sediakan apa yang dia nak, ikut apa yang dia minta lah. Berkaitan dengan kalau Cik Muklis lihat juga, untuk para pelajar atau hadirin, anda boleh bertanya dan boleh berisi di ruang chatbot tu lah, comments tu kalau ada soalan untuk Cik Muklis ya. Nanti kita akan kaitan untuk jawab lah. Cik Muklis, sambung balik soalan lagi yang ketiga. Kalau kita perasan sekarang, dan Cik Muklis juga ada mention tadi pasal banyak dah kafe hipster ataupun kafe-kafe yang menawarkan dessert juga, adalah sesetengah yang menawarkan dessert cuma tak sama dengan Tornado Cafe. Jadi yang kita boleh katakan sebagai pesaing jugalah kepada Tornado Cafe kan. Jadi apa pendapat Encik Muklis mengenai kafe hipster yang semakin bercambah dekat Kelantan ni, dan adakah ia akan memberi kesan kepada Tornado Cafe? Memang kalau kita tengok dengan current sekarang lah, memang hampir setiap bulan mesti ada kafe baru. Kalau kita lalu kat mana-mana ada kafe baru. Tapi macam saya sedia maklum lah, saya macam Tornado Cafe ni, satu unit dia kita tak ada benda dalam Kelantan ni. Maksudnya kita punya Kotor Scarlet ni memang tak ada lah orang yang buat similar konsep dengan kita lah. Even ice cream pun kita cuba bagi different dekat customer. Itu adalah satu unique factor lah untuk Tornado Cafe. Jadi untuk berdaya saing dengan orang lain tu, kita bagi servis yang berbeza lah. Macam saya tengok sekarang pun macam-macam style hipster cafe lah, yang mostly yang sekarang trending kita punya coffee lah. Kita tengok coffee lover ni ramai gila sekarang. Jadi setiap kedai-kedai masing-masing menonjolkan dia punya style of making the brew coffee lah. Tornado Cafe pun kita ada supply benda yang sama, cuba kita bagi different concept lah, experience untuk roti tu. Macam mana? Jadi maknanya keunikan itulah yang penting kepada Tornado Cafe kan. Keunikan, yes. Sebab kalau kita nak kata pasal roti pun, kalau itu tak sama dengan apa yang ditawarkan oleh Tornado Cafe. Betul. So dari sudut pandangan Cik Muklis lah, sebab kita mula dengan pemula mikro, jadi kalau masa hadapan ni, adakah Tornado Cafe ni mempunyai potensi, contohnya buka branch baru ke, ataupun mungkin boleh tembus kepada pasaran nasional ke, ataupun boleh kepada international? Jadi apa pendapat Cik Muklis? Memang kita dalam proses yang kita ada portfolio lah, maksudnya kita nak cuba versatilkan kita punya business related dengan Tornado Cafe. Tornado Cafe sendiri pun dalam proses
untuk membuat second branch, which is second branch ni kita nak cuba buat satu model bisnes yang kita cuba nak commercialkan dia dalam bentuk macam fast food style lah. Seperti sedia maklum, selain pada kita punya konsep ice cream tu, kita juga dekat Tornado Cafe ni kita punya kebab ni agak ramai juga peminat dia sebab konsep kita macam ala-ala Subway lah, tapi kita punya different dari segi bread dengan kita punya filling lah. Jadi kita tengok penerimaan customer tu bila datang ke Tornado Cafe tu, bila dia makan kita punya kebab tu memang macam ni lah. Jadi saya dah bincang dengan kita punya kumpulan lah, kita macam nak cuba lagi ketengahkan kita punya kebab tu dalam konsep macam Subway, yang mana customer boleh pilih custom dia punya roti, dia punya filling, dia punya sauce. Jadi itu salah satu kita punya konsep lah kita merancang, dan juga kita cuba nak hidupkan kembali yang kalau seperti yang maklum sebelum ni kita Malaysia ni terkenal dengan Tutti Frutti, right? Tutti Frutti ni dia menyediakan satu kedai aiskrim lah yang mana kita boleh custom kita punya aiskrim, kita punya filling lah. Jadi saya cuba macam nak kembalikan nostalgia itu kembali lah. Maksudnya di dalam kedai kebab saya tu customer boleh juga beli kita punya aiskrim lah. Itu kita salah satu kita punya perancangan lah. Kita nak cuba commercializekan dalam bentuk kios dan juga fast food chain. Okey, ni macam kita menyentuh perasaan customer ni sebab macam menggamit memori kan. Menggamit memori sebab certain aiskrim yogurt kita memang customer datang macam Tutti Frutti lah rasa aiskrim yogurt kita. Sebab aiskrim yogurt kita buat dia kurang masam dan juga kurang manis. Semua aiskrim kita buat dalam keadaan dia kurang manis sebab kita sedia maklum lah kita punya roti tu dah fully sugar coated. Jadi kita tak nak customer tu rasa muak lah. Jadi bila kita buat dia kurang manis, dia jadi balance. Jadi orang makan tu macam tak muak, seronok makan. Itulah salah satu kita punya kelebihan lah. Aiskrim kita custom sendirilah. Okey. Jadi kita ada soalan daripada Nurmira Encik Mukli. Dia tanya macam mana dapat nama Tornado Cafe? Okey, Tornado Cafe macam mana saya dapat nama Tornado Cafe? Okey, actually cuba kita tengok bentuk tornado. Kita punya tornado, kalau tengok kita punya Tornado Cafe, kita punya signature ice cream ni, kita boleh tengok dia bentuk macam tornado. Dia kecil ke bawah, dia besar ke atas. Dia kalau tengok roti ni kita buat dia menggunakan dengan kita ada satu kayu tu kita buat and then kita salut roti tu dekat kayu. Bila kita salut dekat kayu tu dia berpusing naik ke atas macam tornado lah. Tornado kan kecil ke atas, besar ke atas. Itulah konsep saya mula-mula saya tengok. Saya macam roti ni macam tornado lah. Dia boleh jadi something big lah. Itulah nama tornadonya wujud ni asal daripada bentuk roti itu sendirilah. Kalau datang kat kedai cuba tengok betul-betul kita punya roti. Kecil ke bawah dia berpusing naik ke atas. And then kita boleh letak aiskrim dalam tu ada macam-macam. Macam tornado sendiri macam-macam ada kan dalam tornado dia tarik benda-benda ini benda itu kan. Itulah Tornado Cafe. Nama dia. Menarik ya, idea nama tu pun memainkan peranan juga untuk customer apa semua. Kita ada juga soalan yang kedua daripada Pinta Gemilang. Dia tanya, perlu ke untuk kita bandingkan harga dan letak harga paling murah berbanding brand lain untuk first time business? Maknanya nak letak harga lebih murah daripada pesaing yang lain. Bagi saya kan setiap branding ni dia ada price cost sendiri. Maksudnya awak perlu kira lah cost dia betul-betul. Kalau awak tak kira betul-betul, awak letak murah, jadi masalah juga untuk awak punya bisnes lah. Jadi macam kita, macam Tornado Cafe sendiri pun kita bermula dengan harga, kalau untuk set roti dengan aiskrim tu 12.9 tapi kita bagi portion macam makan untuk 2 orang. Jadi kita nak bagi satu kepuasan lah dekat customer lah. Untuk kalau kita berniaga benda yang sama, macam sebagai contoh kopi sebab terlampau ramai orang niaga kopi, tapi the different is the price lah. Tapi awak kena tengok kan apa yang awak present. Sebagai contoh kopi tu awak pakai yang brand macam mana, premium ke, yang murah ke. Kalau mahal berbaloi,
insyaAllah orang akan datang keep repeat lah. Kalau kita jual murah pun tapi tak ada kualiti, bermasalah juga. Jadi you have to find the right cost lah untuk letak. Maksudnya dia punya startup cost tu dengan dia punya retail cost tu kena berbaloi lah bagi saya lah. Kita tak boleh simply letak harga murah dengan aspek orang datang sebab murah. Tapi actually kita tak ada kualiti. Jadi tak guna juga itulah pendapat saya. That's why Tornado Cafe pun kita cuba cater harga yang bagi berbaloi lah, maksud sesuai dengan apa yang dia customer bayar. Dengan portion kita tu agak memang kalau customer datang macam bang tolong kecilkan sikit boleh tak, terlampau besar lah bang, terlampau besar. Sebab kita nak bagi kepuasan lah, kita tak nak customer pulang dengan kecewa, dengan rasa yang kecewa lah, rasa tak sedap ke, mahal sangat ke. Kita nak bagi rasa berbaloi tu makan benda tu. Doktor. Betul, penting tu. Kualiti dan juga nak jaga hati customer ni. Sebab itu memang betul dalam bisnes kalau tak jaga dua ni memang susah customer nak loyal pada kita. Betul. Okey, jadi ada pula soalan yang ketiga. Apakah cabaran pertama Encik Muklis buka Tornado Cafe? Cabaran pertama macam saya maklum tadilah, sebab kita keluarkan benda baru. Jadi customer tak nampak actually benda apa. Ada yang fikir macam kuih apa ni kan yang macam ada berjemput whipped cream apa tak. Jadi untuk kita explain kat customer tu agak sukar lah, tapi bila dia datang kat kedai dia beli tengok, oh macam ni, oh rupanya roti ni macam cone ice cream, macam tu rupanya ice cream, rupanya kita buat soft serve ice cream sendiri. Jadi macam untuk cater customer tu, kalau tengok gambar mula-mula dulu, kalau boleh, kalau adik-adik semua scroll IG saya yang bawah-bawah tu kan, kita punya appearance, kita punya ice cream tu agak sedih sikit lah. Kita time by time kita improve, maksudnya dari segi mesin apa semua. Saya pun dah belajar, oh macam ni kena buat bentuk, macam ni nak cater, kena cantik, kena cute macam ni. Jadi mula-mula memang suka sebab kita keluarkan benda baru, tapi jangan putus asa, cuba try to show the customer actually what is your product lah. That's why lah kita kena pergi, betul tak Cak Mangli? Kena mencuba. Pergi cuba baru tahu. Kena datang Tornado Cafe. Datang di Tornado Cafe tengok. Okey, kita ada lagi soalan. Dia tanya, mungkin saya rasa mungkin Nurul Ashiki terlepas tadi, Pak Encik Amal Muli ada explain. Dia tanya macam mana terbentuknya dan tercetusnya idea untuk membuat kek dan ada aiskrim di dalamnya. Yang ni macam saya mention tadi lah, sebab saya tengok pertama saya tengok kawan saya punya lah, saya tengok IG dia, saya tengok menarik lah, benda ni macam sedap lah nak try, sebab benda ni pernah viral dekat US, kalau tak silap saya 2018 dia pernah viral. Kalau dekat US dia panggil chimney cake dekat US, kalau dekat Hungary dia panggil kotak skalak lah. Dekat US dulu dia pernah viral, ada satu nama Eva chili cake tak silap saya. Dia pernah viral lah, dia punya roti dia tu cantik, aiskrim dia. Jadi saya tengok dekat kat sini ni, orang kita ni suka makan yang benda yang manis-manis. Manis-manis. Jadi kalau pergi lepak kat pantai tu, banyak uncle-uncle yang jual aiskrim tu, kling-kling-kling dia panggil orang kan. Jadi saya tengok macam, oh aiskrim dengan roti kan, sebab saya selalu beli, macam menarik lah. Aiskrim dengan roti, sedap pun sedap, kenyang pun kenyang. Jadi kita nak bagi rasa pulang tu dengan puas hati lah, kenyang lah kenyang. Itu terbentuknya idea. Aiskrim tu sendiri sebab saya ni peminat aiskrim. Saya memang suka pergi ke kedai-kedai aiskrim ni, cuba rasa dia punya flavor. Macam sekarang ni alhamdulillah saya boleh create saya punya flavor lah. Saya boleh buat macam-macam. Saya dah pernah keluarkan. Sekarang Tornado Cafe kita punya top seller, kita punya red velvet ice cream. Red velvet ice cream memang top seller. Lepas tu kita ada matcha ice cream, kita sekarang yogurt tengah top seller, kita punya watermelon yogurt. Watermelon yogurt kena datang cubalah. Memang tak adalah kat lain nak rasa benda macam tu. Dekat Tornado Cafe dah 11 flavor dah saya keluarkan. Boleh cuba. Banyak dah tu flavor, memang kena cuba tu. Banyak. Okey, ada juga soalan daripada Asfar Awinain. Apakah matlamat yang ingin dicapai dengan Tornado Cafe? Matlamat Matlamat tu Tornado Cafe ni, saya nak perkenal
saya nak semua dapat rasa opportunity. Bukan semua orang dapat keluar daripada Malaysia, macam contoh pergi ke Hungary kan. Nak rasa benda macam tu. Saya nak bagi satu experience yang tak ada di Kelantan lah. Maksudnya korang boleh macam makan dekat sana. Sebab ada juga customer-customer yang saya pernah pergi Budapest, pernah pergi ke US, dia cakap, rindunya dapat makan balik Kotor Skalak ni, kata. Dapat rasa balik benda ni, pernah rasa yang dekat sana dulu. Jadi adalah satu kebanggaan lah saya dapat serve kembali, dapat kembalikan rasa nostalgia dia orang untuk pergi travel. Lepas tu kita nak bagi opportunity yang kepada mereka yang tak dapat pergi travel, especially ni musim-musim COVID ni semua tak dapat keluar Malaysia kan. Jadi instead of dapat keluar Malaysia, baik datang ke Tornado Cafe kita dapat rasa macam mana rasa dekat Budapest punya roti tu. Macam tu lah. Okey, maknanya kita dapat rasailah, tak payah pergi luar negara pun tak apa, dekat Malaysia Kelantan dah ada dah Tornado Cafe. Malaysia Kelantan ada. Jimat kos kat situ ya. Okey, Cik Ahmad boleh Syirah Nazir tanya pula, macam mana dengan modal? Adakah start perniagaan tu dengan modal sendiri ke ataupun sebaliknya? Okey, untuk starting modal tu Tornado Cafe ni 50-50 lah. Kita ada personal saving dengan juga kita ada personal loan lah untuk create the business lah. Sebab seperti sedia maklum, Tornado Cafe ni kita punya equipment quite expensive lah. Sebab certain equipment kita terpaksa import daripada overseas lah sebab tak ada dekat Malaysia. Jadi kalau datang ke Tornado Cafe ni, masuk dalam kedai ni simple je, nampak macam tak fancy kan. Actually dia quite pricey lah sebab kita punya equipment tu agak expensive lah. Jadi kita startup modal tu saya ada personal saving sendiri. Lepas tu kita ada buat loan sikit lah. Okey, maknanya tak ada kesukaran lah untuk mendapatkan modal yang pertama tu lah. Sebab dah ada sebab dah ada saving apa semua lagi tu. Sebab untuk keluarkan Tornado Cafe tu kita buat proper planning lah. Maksudnya kita kira daripada starting lah buat equipment apa kita nak, berapa kita actually starter cost yang kita perlukan lah. Itu memang kita buat betul-betul planning lah. Makna perancangan tu perlulah sebelum untuk kita rancang semua sekali kan? Yes, untuk creative business ni awak kena faham lah benda apa yang actually yang awak nak cuba jual. Okay, apa yang equipment yang awak perlu jual dan berapa startup modal yang perlu awak ada. Sebagai contoh untuk run kedai tu lah, untuk material cost, benda-benda macam tu lah kena kira betul-betul lah. Otherwise kita akan berniaga tidak akan rasa untung sebab kita semua berterabur kan. Okey, Cik Mukli, kalau ni daripada Muhammad Izzat pula dia tanya untuk first marketing strategik yang buat. Dia nak tahu juga untuk pemasaran yang lebih strategik lagi. Macam mana yang Cik Mukli lakukan untuk pemasaran? Actually saya bermulanya marketing strategi saya mula introduce dekat kawan-kawan dulu. Saya bagi kawan-kawan dia rasa dulu. Sebab before kita keluar kepada customer yang lain, maksudnya bukan yang kita kenal ni, saya cuba cater kawan-kawan ni lah. Kita nak tengok betul-betul ni adakah benda ni berbaloi lah nak keluar. Kalau tak sedap kan kita boleh baiki lagi sebab kawan-kawan kita dia bagi kita honest opinion kan. Jadi kita masih ada peluang lagi nak baiki, nak improve apa, nak sedapkan apa. Sebelum saya dapat keluarkan betul-betul Tornado Cafe punya ice cream dengan roti ni, macam-macam jugalah saya kena teguran apa macam mana nak improve roti ni, kena lagi crunchy, kena lagi sedap, kena lagi manis, macam tu lah. Jadi saya bermula dengan kawan-kawan dulu, melalui kawan-kawan tu lah, kawan kepada kawan, dipromote kepada kawan yang lain, itulah starting saya. Apabila kawan-kawan yang lain, kita bagi servis yang bagus, insyaAllah lah customer yang lain pun tahu daripada mulut-mulut, daripada IG, daripada Tornado Cafe punya Facebook. Dari situlah kita cuba tarik customer kita lah. Okey, maknanya kita dapat feedback lah berkaitan dengan apa untuk penambahbaikan. Okey, ada lagi soalan daripada Emily Roslan. Okey, perniagaan dessert ni bersifat bermusim, bukan macam makanan utama. Jadi macam mana nak maintain profit tu? Sebab sekarang kan kalau kita dengar pun memang banyak kan viral lah, makanan viral tapi tak bertahan lama. Jadi macam mana dia nak maintain profit tu?
Okey, sebagai contoh Tornado Cafe kita cuba cater melalui kita punya variety. That's why saya cuba keluarkan banyak variety ice cream. Itu cakap saya ada 11 kan. Sebab Tornado Cafe kita buat setiap minggu kita akan tukar flavor. Maksudnya macam awak datang minggu ni kan red velvet. Awak tak pernah try lagi strawberry yogurt kan. Jadi kita datang minggu depan, jadi kita boleh cater situ. Minggu depan customer datang balik untuk try kita punya ice cream. Salah satu keduanya saya keluarkan kebab tu lah. Kebab tu adalah sebab reason saya keluarkan sebab kita tahu kan ice cream ni benda yang bermusim. Jadi saya cuba keluarkan makanan yang heavy lah, mengenyangkan macam kita punya kebab macam Subway ni. Something benda yang rutin lah kita bagi. Sambil-sambil makan kebab tu nak cuci-cuci mulut pakai ice cream. Itu idea saya, kita keluarkan kebab lah. Itulah. Ramai peminat ni, Encik Akmal ni banyak nak bertanya soalan ni. Jadi macam Aiman Azhar, berkait tadi kita tanya pasal untuk maintain profit. Jadi kalau untuk Aiman Azhar ni dia tanya berkaitan dengan masa sekarang ni iaitu COVID-19. Jadi kalau ikutkan Tornado Cafe memang dah start sebelum daripada berlaku COVID-19 ni lah. Jadi pada masa sekarang ni banyak yang terefek lah, maknanya ekonomi, kewangan semua. Jadi kalau nak bandingkan dengan sebelum dan masa ni, adakah berbeza daripada segi keuntungan dan juga customer yang datang ke Tornado Cafe? Itu betul, soalan memang bagus ni soalan Aiman. Actually berniaga sebab Tornado Cafe ni bermula memang sebelum COVID, tapi kita dalam proses pengenalan lagi. Kita bermula akhir bulan 12, jadi COVID kita starting bulan Mac kan. Jadi kita dalam proses pengenalan lah. Jadi bagi peniaga-peniaga tahun 2020 ni agak mencabar lah sebab kena deal dengan COVID lah. You have to deal with SOP. Lepas tu customer pun macam takut-takut nak datang, nak keluar kan. Itu agak sukar lah, kita kena boost kita punya marketing lah. That's why Tornado Cafe kita ada juga delivery melalui Foodpanda lah. During the COVID time tu, waktu COVID tu kita still run, Tornado Cafe masih jalan. Tapi melalui proses pick up dengan delivery lah. Alhamdulillah waktu COVID pun tapi perut mesti diisi kan. Jadi sebab kita keluar benda yang makanan, maksudnya benda keperluan lah, makanan even though dia macam dessert tapi something perlulah untuk kita makan. Jadi memang agak mencabar lah waktu COVID hari tu saya berniaga seorang-seorang. Saya staff saya semua cuti, saya berniaga seorang-seorang, buat roti seorang-seorang, buat aiskrim seorang-seorang, buat air seorang-seorang, semua saya buat seorang-seorang. Untuk Foodpanda, lepas tu ada juga customer yang datang pick up lah, ada lah yang kawasan area KB ni rasa nak makan aiskrim, WhatsApp saya, datang pick up. Macam tu lah. Untuk masalah kewangan ni semua orang menghadapinya lah, tapi saya cuba reduce the operation cost tu the minimum way lah untuk sustain kita punya business lah. Bukan senang nak senang ya. Jadi usahawan ni memang dia kena ni lah, berfikir selalu kan. Jadi Cik Mukli, Fatin Hazwani dia tanya berapa ramai pekerja yang terlibat? Sebab kalau tak silap saya, Cik Ahmad Mukli saya ada sebut pasal tim dalam Tornado Cafe. Jadi berapa ramai pekerja yang terlibat dari bermula Tornado Cafe ditubuhkan sehinggalah sekarang? Okey, Tornado Cafe waktu starting tu hanya 2 orang saja. Saya dengan saya punya junior. Memang kita run 2 orang lah sampai bulan 3 I think. Sampai bulan 2 and then kita tambah additional staff. Sekarang kita dah ada total dalam 6 orang staff. Sebab Tornado Cafe ni kita ada waktu dia lah, waktu peak hour tu kita memang tak menentangan lah. Macam petang dengan malam tu memang orang datang. Jadi kita tambahlah kita punya staff untuk bagi keselesaan pada customer lah. Kita tak nak dia orang menunggu lama. Pasal kita nak benda tu cepat lah. Sekarang kita 6 orang. Daripada 2 kepada 6 lah. Banyak tu pertambahan tu. Banyak. Okey. Jadi Cik Muklis, kalau bercerita pasal sekarang ni, kalau sekarang teknologi semakin tinggi, jadi
kita pun banyak menggunakan teknologi lah, tapi kita ada juga menggunakan selain daripada teknologi untuk pemasaran dan lain-lain lah. Jadi soalan daripada Fatim Fazil ni, dia tanya, adakah platform media sosial masa kini banyak membantu dalam memperkenalkan Tornado Cafe? Sebab kalau ikut di macam marketing pun kita kata kita pergi jumpa orang, dapat feedback dari customer. Jadi macam mana media sosial ni boleh membantu Tornado Cafe? Saya boleh cakap almost 70% kot kita punya customer adalah melalui kita punya IG. Melalui pada IG, sebab sekarang budak-budak sekarang kan banyak menggunakan IG lah compare dengan Facebook. Tapi kita macam Tornado Cafe sendiri kita buat iklan FB Ads lah. FB Ads dia link dengan IG Ads lah. Jadi customer kita banyak daripada IG lah. Dia orang dan juga customer yang datang kan dia promote melalui IG, pada IG kan, share story, post status macam gitulah. Media sosial. Jadi membantulah dia. Saya ada satu soalan tadi saya tertarik daripada student lah. Dia bertanya berkenaan dengan franchise. Jadi adakah mungkin Tornado Cafe ini boleh di-franchise-kan? Memang kita dalam target kita nak franchise-kan benda ni. Sekarang kita dalam bentuk konsep cafe, kita nak kepada kios. Kita nak konsep macam T-Live, kita nak something yang cepat. Maksudnya Tornado Cafe ni, Tornado Kios ni dia akan customer boleh pilih roti, and then kita ada banyak selection ice cream. Maybe kita ada 8 ice cream, maksudnya dia boleh pilih 8 jenis ice cream lah. Sekarang Tornado Cafe hanya keluarkan 2 ice cream saja setiap minggu. Target saya nanti kita nak bagi ada banyak selection, maksudnya ada 8 jenis ice cream. Customer boleh pilih. 8 jenis roti customer boleh pilih. Dekat kita punya kios lah macam style T-Live, Hublot, macam itulah target saya. Kita nak masuk mall-mall, kita nak macam NTN punya style lah. InsyaAllah. Okey, banyak tu perancangan yang akan dilakukan oleh Tornado Cafe lah. Okey, jadi kalau Cik Mukhlis lah, apakah perancangan lagi yang selain daripada franchise yang Cik Mukhlis rasa boleh lagi untuk tingkatkan Tornado Cafe dari segi kolaborasi ke mungkin dari segi macam joint venture, mungkin ada lagi pendapat lain Cik Mukhlis rasa sesuai dengan Tornado Cafe? Sesuai dengan Tornado Cafe. Actually Tornado Cafe pun dalam proses kita nak cuba keluarkan kita punya on branding, maksudnya ice cream lah. Kita nak macam wall punya style Magnum, sebab kita dalam proses untuk buat ice cream dalam bentuk popsicle juga dalam bentuk cup lah. Kita nak cuba macam boleh pergi jauh, boleh pergi pada customer, boleh pergi ke retail untuk beli kita punya ice cream sendiri dalam peti Tornado ice cream lah. Perancangan itu salah satu perancangan lah, kita nak macam keluarkan kita punya ice cream branding sendiri lah under Tornado Cafe, sebab kita dah banyak lah, kita dah ada 11 kan. Jadi kita boleh keluarkan 11 jenis popsicle yang bentuk dalam Magnum style ke ataupun dalam cup punya style lah. Itulah. Okey, kalau kita perasan tadi dalam slide Encik Ahmad Pulih adalah pamerkan tentang design kan untuk Tornado Cafe. Jadi soalan daripada Brian Chu ni, dia tanya apa tema design untuk Tornado Cafe dan apakah design yang menarik dapat membantu perniagaan? Sebab kalau kita perasan sekarang pun memang banyak konsep dan tema kan. Kalau contoh kita pergi ke coffee ni ada tema dia, kita pergi ke ni ada konsep dia, even hotel pun macam tu kan. Jadi apa tema untuk Tornado Cafe mungkin sekarang atau masa hadapan, dan macam mana design ni boleh membantulah Tornado Cafe. Okey, macam sekarang Tornado Cafe ni kita more kepada minimalis lah. Kita nak cuba minimalkan, sebab kadang-kadang sebagai contoh saya ni sebagai consumer, sebagai pelanggan, saya suka kedai yang simple. Maksudnya saya boleh fokus kepada makanan saya, kepada kawan-kawan saya. Kalau kedai terlampau heavy, macam terlampau banyak benda, kadang-kadang kita macam benda apa dia nak tunjuk, sebenarnya kita jadi stres tau. Jadi that's why Tornado Cafe kita cuba buat simple as possible lah, sebab kita nak menonjolkan actually bukan kita punya kedai, kita punya makanan. Jadi kita nak orang ambil gambar tu fokus cantik nampak makanan. Nanti kalau banyak benda backdrop kat belakang tu akan ganggu kita punya gambar makanan kita lah. Itu pandangan saya lah, sebab saya memang jenis suka yang simple-simple, tak suka yang crowded.
That's why Tornado Cafe ni kita memang simple je. Tempat kita pun mostly yang datang consumer kita mostly family lah. Family datang, anak-anak. Jadi diorang boleh fokus dengan anak-anak. Jadi tak ada benda-benda yang unsur-unsur akan mengganggu diorang punya fokus lah. Benda apa, actually benda letak, tak ada. Jadi kita nak simple je. Orang masuk tu macam relax, macam rasa macam kat rumah je, macam relax je. Okey. Menjawab ke soalan? Kalau tak faham lagi mungkin student boleh komen semula lah dekat dalam komen ruangan komen. Okey, jadi macam Izzat ni dia tanya tadi, saya rasa mungkin dia terlepas info sikit sebab dia kata sebelum buka Tornado Cafe macam mana cara Cik menjual aiskrim. Sebab kalau untuk parti Muhammad Izzat sebelum ni memang inilah pertama kali yang Tornado Cafe keluarkan daripada Cik Mukhlis. Cuma dia dapat idea tu daripada beberapa lah, daripada feedback daripada customer. Jadi soalan Izzat ni, kalau kita nak tengok yang fokus kat sini, berapa lama masa diambil untuk buka Tornado Cafe ni? Berapa lama masa kan? Macam saya cakap tadi lah, 5 bulan lah. 5 bulan tu saya dah buat study. Maksudnya saya dah buat adakah produk saya fikir long term. Maksudnya produk ni boleh jauh ke? Macam mana saya nak cuba versatilekan dia, ini punya business lah. Kita nak banyak selection, macam ice cream kita boleh keluar banyak mana. Macam tu lah saya cuba macam, kita tak nak bagi customer rasa bosan. That's why dalam niaga ni kita kena kreatif. Maksudnya kena selalu mencuba benda baru, selalu mengeluarkan idea yang baru lah. Kita tak boleh static dengan benda yang sama saja. Macam tu lah. Untuk macam Tornado Cafe ni, kita opportunity kita ni untuk sekarang pun roti pun saya masih keluarkan satu baru. Kita ada milk bread. Saya ada 5 jenis roti lagi saya belum keluarkan. Saya nak keluarkan sikit-sikit bagi semua rasa. Apabila terlampau banyak selection dalam satu masa, kadang-kadang stress juga ni. Banyak sangat nak order yang mana satu kan. Jadi kita bagi rasa yang satu-satu dulu. Macam tu lah. That's why kita banyak variety lah. Saya cuba variety kan saya punya cafe lah. Bagi customer untuk memilih. Kita rasa sesuatu dulu kan. Okey, jadi kalau tengok kat sini Anis Wawa dia tanya cabaran sebelum buka Tornado Cafe yang dia rasa sukar sangat. Maksud dia mungkin dia tanya sebelum tu. Kalau masa buka tu kita tahu dah orang tak tahu bentuk fizikal, orang tak tahu apa itu Tornado. Tapi sebelum tu mungkin ada expectation daripada Encik Ahmad Mukhlis. Apa yang mungkin sukar sekali cabaran dia? Cabaran ni paling sukar sekali adalah benda paling saya fikir penerimaan lah. Penerimaan customer. Adakah customer boleh terima benda macam ni? Macam kopi mula-mula nak datang ke Kelantan dulu agak sukar untuk penerimaan, kita nak bagi penerimaan itu paling sukar sekali lah saya fikir untuk attract orang. Tapi Alhamdulillah even awal-awal hari tu memang banyaklah orang tak faham kita punya konsep and everything kan. Once orang dah cuba macam macam ni, okay lah. Maksud you have to try atau kena ambil risiko lah. Memang benda baru ni jalan dia agak sukar lah, tapi once orang dah kenal, kita akan jadi the one and only lah. Tapi kalau kita jual yang benda sama ni, kita terpaksa compete dengan orang lain ni. Compete dengan orang lain ni sukar lah, sebab nak tanding dia punya sedap ke macam mana. Macam kita jual benda baru ni, benda ini saja orang tengok, macam ni dah sedap tu, dah sedap lah. Kalau banyak sangat selection, kadang-kadang lain jual benda yang sama, jadi kita nak bersaing tu agak sukar lah. Itu adalah satu kelebihan Tornado Cafe lah sekarang, sebab kita jual benda yang tak ada. Kalau dalam Malaysia pun saya rasa konsep yang sama sekarang ada dua lah. Saya dengan Rolly. Kalau orang KL mesti tahulah Rolly. Rolly ni konsep similar konsep tapi ada something different lah. Unik masing-masing punya business lah. Itulah Iwana pun dia ada bagi kata-kata kepada Cik Mukhlis lah. Dia kata dia harap Tornado Cafe boleh jadi macam KFC, McD, sebab konsep dan idea pun dah menarik dan ada potensi untuk kekal lama. Okey, jadi sama pula dengan Alin Kamal. Dia tanya, apakah saluran yang disediakan jika pelanggan ni nak bagi feedback ataupun komplain apa-apa? Okay. Habit saya ni after customer dine in, saya suka datang ke customer, saya cuba dapat feedback secara face to face lah. Tapi kita ada media sosial, customer pun ada juga PM kat kita, bagi suggestion ataupun bagi contoh yang dekat overseas punya
ice cream ke style of dia punya dessert, cuba Tornado Cafe buat. Saya cuba kaji balik benda macam tu lah. Jadi ada 2 channel lah, either media sosial ataupun boleh direct feedback dengan saya lah. Okey. Saya rasa Nurul Huda ni pun dia mention benda yang sama sebab Encik Akmal Mukhlis tadi ada mention pasal harga. Jadi dia tanya kat sini, cuma dia expandkan soalan tu. Dari segi harga, adakah harga menu-menu di Cafe Tornado ni adalah mampu milik? Dan promotion atau dari segi potongan harga untuk individu seperti warga emas ataupun budak-budak? Maksud ada tak fokus dari segi tu? Memang kita sekarang dalam proses kita nak keluarkan royalty card lah. Maksudnya kalau selalu datang akan adalah free gift dia, macam contoh kita bagi free ice cream cup ke, kita bagi free roti kalau beli 10 kali beli akan dapat free kita punya signature lah. Cuma kita masih dalam proses penambah baik lah. Untuk promotion, kita juga nak buat untuk warga emas dengan budak-budak ni, kita nak cuba cater yang junior punya size lah, insyaAllah. Kita dalam proses lah. Sebab sekarang kita punya size ni memang kita punya normal size lah. Normal size pun agak sesuai untuk makan 2 orang lah. Kalau cakap mahal tu melalui feedback customer yang sedia sebelum ni, diorang cakap okey je. Sebab portion itu memang besar. Kalau datang 2 orang tu kongsi memang okey lah, tak berebut lah, semua dapat rasa. Tak terlampau kecil dan tak terlampau besar lah. Even kalau adik-adik datang Tornado Cafe pun, abang suggest ambil 1 set ice cream dengan kebab. Memang cun. Dapat rasa dua-dua. Macam tu. Mungkin boleh disuggest oleh ni lah siapa yang untuk sebidang daripada Tornado Cafe. Cik Mukhlis, InsyaAllah kita pun okey, kenapa Cik? Kita pun dalam proses nak buat package. Kita dalam proses nak buat package jugalah, maksudnya family package, couple package. InsyaAllah nanti tunggu dekat IG. Selepas ni, okey. Okey, daripada Jumai dia tanya, kebanyakan barang jualan atau dijual oleh artis lebih mendapat perhatian. Ini cabaran lah ni kalau nak menggunakan artis promosi. Jadi macam mana Tornado Cafe ni nak kekalkan sales dan juga untuk brand untuk bersaing dengan brand-brand artis yang sediakan dessert ni? Contohlah datang pula artis Kelantan pun ramai juga kan. Jadi macam mana tu pendapat Cik Mukhlis? Kau soalan ni. Guna artis ni. Guna artis ni sebab kita pun ada je suggestion teman-teman untuk menggunakan artis lah, untuk cuba panggil artis-artis. Setengah artis ni quite expensive lah untuk kita brand kita nak iklankan, agak mahal lah. Jadi saya sekarang hanya guna konsep melalui customer, sebab yang pembelinya adalah customer. Jadi saya cuba cater as much customer punya preference lah. Macam customer nak macam ni, kita buat macam ni. Kita nak, sebab daripada customer ni lah dia akan pergi di dekat customer yang lain lah. Apabila okey ni, orang akan feedback kat orang lain lah. Sebab kadang-kadang yang artis ni kadang-kadang benda tu tak sampai lah, market dia tak sampai. Kalau kepada customer betul-betul dia rasa ni, dia akan suggest kat kawan dia, kau dah pernah try tak Tornado Cafe ni? Tornado Cafe ni macam ni. Jadi kebanyakan yang datang kawan ni feedback okey. Jadi kita punya sekarang ni kita hanya melalui pada customer lah. Untuk artis tu insya-Allah ada juga PM artis Pizoma itu. Hanya bersinggah ke macam tu. Mungkin Syahmi pula lepas ni ke kan, kita tak tahu kan. Okey, tadi Laukama ni tanya, Encik Akmal Mukhlis ada mention tentang flavor, macam-macam flavor kan, ice cream. Jadi apa akan berlaku kalau tak dapat jual, and macam mana Encik Mukhlis nak manage ice cream tersebut? Maksud dia ada berlaku contoh kita janji minggu ni untuk keluarkan 100 contoh dia, tapi kita tak dapat keluarkan pada minggu tersebut. Jadi macam mana Encik Mukhlis hadapi situasi ni? Untuk waste lah ni kan. Sebab macam kita punya ice cream, kita seminggu kita dah boleh agak lah berapa banyak sale kita boleh target lah. Macam saya sekarang kita dah boleh agak macam
seminggu saya boleh jual dalam 100, 200 dalam range itulah. Sebab aiskrim untuk kita buat, kalau nak buat baru tu cepat lah, jadi kita hanya buat cukup-cukup saja, selalu buat dalam keadaan cukup-cukup lah. Tak pernah buat terlebih daripada demand lah. Saya cuba cater mengikuti demand lah, sebab kita ada projection sale, kita boleh tengok hari apa yang betul-betul kena banyak, hari apa yang sikit, macam tu lah. Macam mana lebihan tu, mostly kalau lebihan tu saya akan tukar dalam bentuk stick lah. Saya buat dalam macam bekas-bekas kecil, macam tu. Saya tukar dalam bentuk tu. Berkaitan pula dengan bajet 2001 ni dah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jadi Aiman Azhar ni bertanya, pada pandangan Cik Mukhlis, bajet kali ni sangat membantu keusahawanan digital dan meningkatkan input keusahawanan. Jadi adakah Tornado Cafe ni bersedia untuk berubah kepada keusahawanan digital dalam sektor makanan segera? Saya pun baru je di approach lah daripada company yang menyediakan perkhidmatan digital ni lah. Sebagai contoh My Smart Shopper, tak salah saya lah, saya dalam proses dengan My Shopper ni, dia tolong kerajaan bagi subsidi untuk membantu para usahawan ni lah, untuk mengetengahkan kita punya produk melalui online lah. Jadi dia akan tolong kita lah macam mana nak ketengahkan kita punya produk daripada online lah. Pandangan Tuan adakah Tornado Cafe bersedia untuk berubah keusahawan digital? Okey, mestilah, sebab sekarang situation ni semua digitalized kan. Even semua orang pun pakai gadget, jadi kita mesti masuk ke dalam bidang digital lah untuk ketengahkan kita punya produk. Okey. Soalan mencabar. Itulah kan, tak nak memang kena ke arah keusahawanan digital lah, sebab sekarang pun memang menggunakan teknologi kan. Jadi kena bersedia tu daripada awal lah maknanya semua. Okey, ada lagi soalan, kalau Cik Mukhlis boleh lagi bertahankan. Boleh, insyaAllah. Jadi soalan dia kat sini, terdapat banyak kedai makan yang menyediakan kemudahan internet percuma kepada pelanggan. Jadi adakah Cik Mukhlis juga menyediakan kemudahan internet kepada pelanggan? Okey, menarik soalan ni. Seperti kita tengok sekarang hampir semua orang mempunyai handphone kan, handphone yang dah ada mobile data sendiri. Jadi dalam ramai-ramai saya jaranglah jumpa customer yang datang tanya ada wifi password tak. Sebab buat masa sekarang Tornado Cafe tidak menyediakan wifi lah, kita nak bagi customer sembang lah kawan-kawan apa semua kan, bukan fokus pada telefon. Jadi adakah sekarang ni masih belum, sebab masing-masing semua dah ada data sekarang pun dah macam-macam konsep, dah unlimited apa semua. Saya rasa tak ada keperluan kot untuk menyediakan wifi ni lah buat masa sekarang lah kita nak ada. InsyaAllah kalau ada adik-adik memang nak datang study kat sini, insyaAllah kita boleh cuba buat. Okey, dalam perancangan lah tu kan. Yang penting nikmati dulu kesedapan aiskrim Tornado ni lah. Okey, jadi saya rasa mungkin kita boleh bertanya soalan yang terakhir lah kepada Encik Ahmad Mukhlis. Jadi apa nasihat atau pandangan Cik kepada pemula mikro ni, sama ada yang bercadang ke atau sedang diusahakan ni, jadi apa nasihat atau pandangan yang hendak diberikan lah kepada mereka ni? Nasihat dia pertama dalam berniaga ni, bagi saya kena kreatif You have tried, awak kena carilah cara untuk cater customer, tarik minat customer. Bukan hanya sekadar berniaga melalui trend, you have to create your own branding lah. Maksudnya awak kena tengok betul-betul market, consumer, target consumer awak tu range umur berapa. Lepas tu dari segi awak punya handling financial management. Financial management ni penting dalam perniagaan. You have to know the right way, your cash flow, macam mana nak simpan duit, macam mana nak rotate duit, macam tu lah. Memang betul-betul kena study. Macam saya, Dr. Syam banyaklah bagi saya knowledge dalam perniagaan ni. Untuk saya daripada saya punya setup sampai saya punya running lah. Jadi kalau orang yang nak berniaga ni, suggestion saya, cuba tengok market orang betul-betul, adakah benda tu boleh pergi jauh atau tidak.
Jangan sekadar berniaga, mengikut trend ni, benda viral ni kejap-kejap saja. Jadi you have to know the right way lah untuk adakah produk tu boleh sustain, berapa lama boleh sustain. Kalau tak boleh sustain, apa your next plan? Macam itulah. Untuk bagi permulaan mikro ni memang agak sukar, especially during this hour lah, COVID time ni. Untuk keluarkan benda ni agak sukar lah. Jadi cuba renung, cuba buat planning betul-betul. Buat your business proposal tu betul-betul lah. Planning betul-betul, tengok konsep. Itu maybe saja catatan. Okey, itulah nasihat daripada Cik Akmal Mukhlis lah, sebab dia mempunyai pengalaman untuk Tornado Cafe. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Cik Akmal Mukhlis untuk ilmu yang sangat-sangat bermakna ni yang dapat dikongsikan bersama dengan hadirin, terutama pelajar, sebab pelajar ni pun ada yang ada bisnes dan ada yang ingin mulakan bisnes. Okey, jadi apa yang kita faham kat sini adalah knowledge tu penting juga kan Cik Akmal Mukhlis, sebabnya tak ada knowledge susah juga kita nak buat perancangan dan ketahui info-info semasa berkaitan dengan perniagaan kita. Jadi kepada pelajar ni, janganlah takut kepada risiko, sebab risiko yang paling besar adalah dengan tidak mengambil sebarang risiko. Jadi jadi kalau kita tak ambil risiko tu, kita tak tahu apa yang cabaran yang kita akan lalui dan sebenarnya ia akan memberikan sebuah kejayaan kepada kita. Jadi semoga ilmu yang akan disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan sama-sama kita untuk mencapai kejayaan. Jadi kepada pelajar, kalau siapa yang ada soalan ke apa, mungkin Cik Akmal Mukhlis ingin berkongsi email ke apa-apa sajalah supaya mereka boleh kontak Cik Akmal Mukhlis. Boleh, boleh pergi direct kita punya IG lah, Tornado Cafe, atau kita punya Facebook, ataupun email saya lah, Tornado Cafe, K-A-F-E, Tornado K-A-F-E, gmail.com. Saya suka untuk tolong para usahawan muda, sebab ada juga student-student UMK datang kedai macam nak letak barang ke nak berniaga. Saya cuba bantu sebanyak yang mungkin lah, kita bagi idea macam mana nak grow dia punya business, macam mana nak cater punya market, macam tu lah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang berminat nak berniaga ataupun nak tanya ke macam mana, ataupun apa-apalah, boleh cari saya. Boleh datang Tornado Cafe sambil-sambil minum kopi, makan aiskrim dengan saya. Dengar tu, jadi jangan lepaskan peluang ni, berusaha dan kontak Encik Musli untuk tanya lagi lebih banyak pendapat ni. Jadi saya rasa kita dah sampai ke pengakhir rancangan dan sampai di sini sahaja untuk semua, dan semoga perkongsian ni akan diteruskan. Mungkin ada lagi Tornado Cafe 1, 2, 3 ke siri selepas ni? InsyaAllah. Mungkin ya Cik Mukhlis. Okey, terima kasih Cik Mukhlis dan terima kasih hadirin sekian. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.